Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik tingkatan 3 KSSM untuk minggu yang ke-9. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk dalam bab baru iaitu bab 3 matematik pengguna. Simpanan dan pelaburan. Kenapa cepat sangat? Okey. Simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Okey, 3.1 kita akan lihat kepada simpanan dan juga pelaburan. Okey, kita akan lihat beberapa jenis simpanan. Pernah di bank kan? Okey, apa tujuan di bank? Di bank kita boleh simpan duit. Duit ni terbahagi kepada beberapa jenis akaun. Biasanya kalau kita kamu dapat beasiswa kan, dia akan masuk dalam akaun simpanan. Okay, akaun simpanan. Sebenarnya banyak lagi jenis simpanan ya. Okey, kita lihat jenis-jenis simpanan. Simpanan ialah wang lebihan. Okey, wang lebihan yang disimpan untuk kegunaan masa hadapan. Okey, maksudnya kita simpan duit dalam bank tu, lebihan duit kita, kalau duit tu kita pakai, kita tak simpan dalam bank sebab susah urusan mengeluarkan nanti. Kalau zaman dulu gunakan buku bank, sekarang ni senang je tapi kena pergi bank kan. Jadi jika ada wang lebihan, kita simpan dalam bank untuk kegunaan masa hadapan. Baik, seseorang yang membuat simpanan di bank akan membuka jenis akaun. Yang pertama, akaun simpanan. Okay, seperti yang kita simpan biasa. Akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. Ada 3 jenis akaun. Okay, kita akan lihat satu persatu. Okay. Simpanan tetap dan juga simpanan biasa. Okey, kita lihat dulu akaun simpanan. Pemegang akaun boleh menyimpan sebarang amount dan menerima faedah berdasarkan tempoh dan jumlah simpanan. Okey. Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa melalui mesin teller automatik ataupun kita panggil biasanya ATM. Maksudnya ATM automatic teller machine dengan menggunakan kad debit. Okey, menggunakan kad debit. Okey, pernah lihat kan kad debit? Okey. Seterusnya, kita akan lihat kepada akaun simpanan tetap. Tadi akaun simpanan biasa ya. Akaun simpanan saja. Yang ini adalah akaun simpanan tetap. Okey, pemegang akaun perlu menyimpan sejumlah wang tertentu untuk tempoh masa tertentu. Okey, yang ni dia perlu simpan ikut masa tertentu. Maksudnya dalam tempoh tu, dia tak boleh buat pengeluaran. Contoh, dia buat tempoh simpanan 3 bulan. Selepas 3 bulan, baru dia boleh keluarkan. Ataupun dia buat dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan tu, tak boleh keluarkan. Selepas tempoh 6 bulan, boleh keluarkan. Ataupun dia buat tempoh 12 bulan. Ataupun 1 tahun. Ataupun 3 tahun, ataupun 5 tahun. Maksudnya kita simpan dalam tempoh 5 tahun tu tak boleh bawa keluar. Itu ciri-ciri akaun simpanan tetap. Okey, kaedah faedah yang ditawarkan adalah berbeza mengikut tempoh masa simpanan. Ia berbeza mengikut tempoh masa simpanan. Wang simpanan hanya boleh dikeluarkan selepas tempoh matang. Contoh saya bagi tadi. Kalau simpan 6 bulan, dalam tempoh 6 bulan tak boleh keluarkan. Selepas 6 bulan iaitu selepas tempoh matang, yang ini dipanggil tempoh matang. Katakan kita buat simpanan untuk 6 bulan. Selepas tempoh matang iaitu 6 bulan, dia boleh buat pengeluaran. Baik. Nilai faedah akan dikurangkan atau dibatalkan sekiranya wang simpanan dikeluarkan sebelum tempoh matang. Sebelum tempoh matang, contoh dah terdesak sangat, dia buat simpanan sepanjang 6 bulan,
Contoh bulan kelima dia terdesak sangat nak apa? Nak keluarkan, jadi dia keluarkan boleh, tapi faedahnya akan dikurangkan atau dibatalkan. Maksudnya faedah tak ada faedah yang dapat, tak ada commission ataupun interest yang dia dapat. Okey, bank akan mengeluarkan sijil simpanan kepada pemegang akaun. Maksudnya kita masuk dalam akaun simpanan tetap ni, dia tak akan keluarkan buku ataupun penyata, dia akan keluarkan sijil simpanan. Okey, dia akan mengeluarkan, pihak bank akan mengeluarkan sijil simpanan. Okey. Yang ketiga dinamakan akaun semasa. Apa yang dikatakan akaun semasa? Akaun ini dibuka untuk kegunaan peribadi atau perniagaan. Okay, biasanya orang bisnes lah perniagaan dia buka akaun simpanan semasa. Apa kelebihannya? Pemegang akaun boleh membuat bayaran melalui cek, perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Biasanya pihak bank akan mengeluarkan buku cek di mana pemegang akaun semasa ni boleh membuat bayaran. Contoh nak bayar beli barang daripada pemborong, dia bayar menggunakan cek. Okey, tulis cek dan serahkan kepada pemegang tu, pemborong tu akan tunaikan cash di bank. Okey, pernah tengok cek tak? Tak pernah. Okey, tak apa. Nanti ada masa saya tunjukkan. Atau kamu boleh search bentuk cek. Okay, setiap bank mengeluarkan bentuk yang berbeza, tapi isi maklumat sama saja. Apa kepada siapa, amount dan juga tarikh. Tarikh tu contoh dia pemegang cek tu letak tarikh hari ni 17 kan, 17 Mac. Katakan dia letak 20 hari bulan. Maksudnya pemegang cek tu, yang terima cek tu tak boleh tunaikan hari ni. Dia boleh tunaikan pada 20 hari bulan 3. Okey. 20 dan ke atas lah. Sebelum 20 tu dia tak boleh tunaikan. Itu kelebihan bagi cek. Okey, buku cek. Cas perkhidmatan dikenakan dan faedah tidak diberikan ke atas simpanan ini. Maksudnya, pemegang akaun semasa ni tak diberikan faedah oleh pihak bank kepada pemegang akaun. Tetapi dikenakan cas. Cas apa? Mungkin dikenakan setahun sekali untuk buku cek ataupun perkhidmatannya. Okay. Jadi untuk pemegang akaun semasa ni, rugilah kalau kita persediaan kita simpan. Dia lebih kepada perniagaan. Okay. Lebih kepada perniagaan. Baik. Seterusnya, kita lihat jenis-jenis pelaburan pula. Tadi simpanan, yang ni pelaburan. Okey, pelaburan merupakan langkah untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Okey, pendapatan semasa dan juga keuntungan modal. Instrumen pelaburan terdiri daripada saham, saham, amanah saham dan juga hartanah. Juga terbagi pada 3 juga. Yang akaun simpanan tadi terbagi 3, iaitu simpanan tetap dan juga akaun semasa. Yang ini pun terbagi pada 3, saham, amanah saham dan juga hartanah. Okey, kita lihat saham dulu. Saham, sesebuah syarikat menerbitkan saham untuk dijual kepada orang awam untuk tujuan mengumpul modal. Contoh, syarikat A. Dia nak dapatkan modal, dia jual share saham dia kepada orang lain mengikut lot dia. Katakan satu lot 10,000. Okey, dia jual kepada orang awam untuk mengumpul modal. Okey. Maksudnya dalam tempoh tertentu, dia akan keluarkan keuntungan dibahagikan kepada pemegang saham. Okey, pemegang saham akan menerima pulangan pelaburan saham dalam bentuk dividen, yang saya katakan tadi, bentuk dividen ataupun keuntungan modal. Amanah saham pula dikendalikan oleh syarikat unit amanah. Ini contoh, lihat, kita boleh tengok pada ASNB. Okey. ASB tu. Okey. ASNB. Okey.
Allah lagi. Okey. Syarikat unit mana akan mengumpulkan wang daripada pelabur dan melaburkan wang itu dalam pelbagai syarikat yang mempunyai prestasi kukuh, prestasi yang baik dan kukuh. Pelaburan akan menerima dividen dan bonus pada akhir tahun kewangan berdasarkan unit amanah dilaburkan. Yang ni kamu senang lihat sebab ada contoh ASB. Okey, contohnya ASB. Amanah Saham Nasional Berhad. Singkatan bagi Amanah Saham Nasional Berhad yang biasa mak ayah kamu simpan lah. Mungkin mak ayah kamu ataupun penjaga kamu akan ada buka akaun. Okay. Kalau dulu ada buku bank, buku amanah saham, sekarang ni tak ada lagi, bagi penyata saja. Okay. Seterusnya, hartanah. Pelaburan hartanah melibatkan pembelian harta seperti rumah kediaman, premis perniagaan, tanah dan juga ladang ataupun sebagainya. Okey, itu bahagian hartanah. Maksudnya pembelian harta seperti rumah kediaman, bangunan kedai, okey, tanah ataupun ladang. Pelaburan atau pemilik hartanah itu akan menerima pulangan dalam bentuk sewaan. Maksudnya dia sewakan, contoh dia beli rumah, kemudian dijadikan rumah sewa ataupun homestay. Kat situ dia dapat keuntungan. Dan keuntungan modal atas kenaikan nilai pasaran hartanah pada masa akan datang. Contoh, dia beli tahun ini, rumah lah, dia beli tahun ini 200,000. Mungkin 10 tahun akan datang akan naik pecah kepada 600,000. Kat situ keuntungan dia. Jadi dalam tempoh masa panjang lah. Hartanah, dia tak akan harga kurang. Dia tak akan menyusut. Contoh hari ini beli 200,000, akan datang mungkin berpecah 500,000, 600,000. Okay, sekarang ni nak cari rumah bawah 100,000 memang susah. Kalau ada pun kecil sangat. Okay, mungkin ada 2 bilik saja. Atau 1 bilik saja. Okay, jadi ini pelaburan yang orang kata yang baguslah. Tapi memerlukan modal yang besar. Maksudnya boleh buat pinjaman bank, tapi bank nak tengok juga kita ni kukuh ke tidak kewangan. Contoh pendapatan bulanan, kukuh ke tidak. Okay. Kat situ dia akan check lah. Ya, bank akan check. Baik, untuk makluman, pendapatan semasa termasuk dividen, saham, bonus dan sewa dan sebagainya. Keuntungan modal ialah peningkatan nilai pelaburan daripada jumlah asal. Ini yang dimasukkan keuntungan modal dan juga pendapatan semasa. Pendapatan semasa berdasarkan dividen, bonus saham dan sewa. Okey, yang ini melibatkan peningkatan nilai pelaburan. Okey, kita dah lihat kepada saham dan juga jenis dah lihat kepada simpanan dan juga pelaburan. Boleh faham Okey, seterusnya kita akan lihat apa yang dikatakan faedah mudah dan faedah compound bagi simpanan. Okey, kita lihat dulu. Faedah simpanan ialah ganjaran yang dibayar oleh bank kepada penyimpan. Faedah itu boleh dibahagi kepada faedah mudah dan juga faedah compound. Okey, ini kita lihat yang pertama. Faedah mudah dahulu. Faedah mudah dikira berdasarkan prinsipal. Ini pokok dia. Kadar faedah yang ditawarkan oleh bank dan tempoh masa simpanan. Dia ada formulanya. Formulanya I equal to PRT. I itu merujuk kepada faedah. P prinsipal. R itu kadar dan juga T adalah masa dalam tahun. Dalam unit tahun ya. Okey. Prinsipal maksud jumlah simpanan wang. Tempoh masa simpanan dikira dalam tahun. Okey, kita lihat contoh. Okey. Kira faedah mudah bagi setiap simpanan yang berikut. Prinsipalnya 20,000, kadar faedah 5% dalam tempoh 12 bulan. Okey, gunakan formula 20,000 darab 5% darab 12 bulan tukarkan kepada, yang ni 12 bulan tukarkan kepada tahun, iaitu 1 tahun lah. So, darabkan dengan
5% ni bermaksud 5%. Okay, 5% kan? 5% ataupun kita boleh tulis sebagai bentuk perpuluhan 0.05. Jadi 20,000 darab 0.05 darab 1 akan dapat 1,000. Maksudnya faedah mudah dia akan dapat 20,000 dalam tempoh 1 tahun. Kadar faedahnya 5%, dia akan dapat 1,000. Okey, kita lihat contoh B pula. 30,000 dapat 6% dalam tempoh masa 2 tahun. So, 30,000 darab 0.06 darab 2 tahun. So, akan dapat 3,600. Untuk C pula, 15,000 prinsipal. Kadar faedah mudah 4% dan tempoh masa 6 bulan. Okey, 6 bulan ni kita convertkan kepada tahun jadi 1.2 ataupun 0.5. 4% menjadi 0.04. So, darabkan dengan 15,000 darab 0.04 darab setengah 1/2. Dapat 300. Okay, kadar faedah mudah ni mudah sebab berdasarkan formula ini. Itu interest Allah Akbar. Laju sangat. Interest darab dengan principal, darabkan dengan principal, rate dan juga times. Okey. Tips pembelajaran. Kadar diberi dalam peratus, bahagi dengan 100 untuk mendapat nilainya dalam perpuluhan. Jika tempoh masa diberi dalam bulan, okey, kalau tempoh dibagi dalam bulan, contoh 6 bulan, bahagi dengan 12. Sebab satu tahun ada 12 bulan. Okey, contoh seterusnya. Wang sejumlah 12,000 disimpan di sebuah bank dengan kaedah faedah mudah 5% tahun. Cari jumlah simpanan selepas 1 tahun. Okey. Prinsipal darab faedah darab tahun. So 12,000 darab dia kata jumlah simpanan kan. Prinsipal mesti tambah dulu yang asal. Ini baru kita kira faedah. Okey. Boleh faham kena perlu ditambahkan 12,000. Itu prinsipal dia. Sebab dia nak tahu jumlah simpanan selepas tahun. Dividen akan masuk dalam akaun kan. Jadi dia bertambahlah. So 12,000 akan bertambah dengan faedahnya 12,000 darab 0.05 darab 1 iaitu 600. 600 faedahnya dah dapat, faedah mudah tambah dengan principal 12,000. So jumlahnya adalah 12,600. Jelas? Baik, kita teruskan. Contoh kedua, Encik Syam menyimpan sebanyak RM5,000 di sebuah bank dengan kaedah faedah mudah 4% setahun. Setahun 4%. Hitung jumlah faedah yang diterima oleh Encik Syam dalam tempoh 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun. Okay, B, jumlah simpanan Encik Syam pada akhir tahun ke-5. So, jumlah faedah 5,000 darab 4% darab dengan 5 tahun kan. So, dia akan dapat 1,000. So, jumlah simpanan akhir tahun ke-5, prinsipal campur jumlah faedah. 5,000 campur 1,000 jadi 6,000. Begitulah caranya. Kaedah alternatif. Jumlah simpanan pada akhir tahun ke-5. Prinsipal campur prinsipal darab R darab T. P dan kurungan dia faktorkan faktorkan. Bawah keluar P. Maksudnya 1 tambah RT. 5,000 tambah 1 darab 1 tambah 0.04 darab 5. So dapat 1.2. So darabkanlah. So kaedah lain kita boleh guna. Okay, mana-mana antara dua ni boleh kita pakai. Okay. Mana-mana boleh guna. Okay, seterusnya. Tadi faedah mudah. Yang kedua kita akan lihat faedah compound bagi simpanan.
Faedah compound ialah faedah yang dikira berdasarkan prinsipal asal dan jumlah faedah yang terkumpul daripada tempoh menyimpan sebelumnya. Yang ni kita macam ikut tahun ada faedahnya, ikut tahun ikut faedahnya. Cara formulanya adalah MV. MV maksudnya nilai matang, P macam tadi prinsipal, R kadar faedah tahunan, N bermaksud bilangan kali faedah di compound setahun. Maksudnya kadang-kadang 2 kali setahun. Kalau 2 kali setahun maksudnya 6 bulan sekali dia akan dapat faedah. So bilangan kali faedah di compound dan T adalah tempoh masa. Formulanya adalah MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Okey. Tips pembelajaran. Nilai matang ialah jumlah prinsipal dan faedah atau jumlah simpanan terkumpul. Itu maksudnya nilai matang. Faedah compound bersamaan nilai matang tolak prinsipal. Kita lihat contoh. Tengok contoh buat nampak kan. So, Encik Ko menyimpan RM6,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 5% setahun. Faedah itu di compound setahun sekali. Maksud setahun sekali, N dia adalah 1 lah. N dia 1. Kalau setahun sekali. Kalau setahun 2 kali, N 2. Setahun 3 kali, N3. Itulah. Kalau dia kata setiap 4 bulan sekali. Kalau 4 bulan sekali, berapa ni N? Kalau contoh, 4 bulan sekali. Maksudnya N dia adalah, contoh bagi dengan 12. 4 ni bagi 12, akan dapat 3. Yalah, bulan 4, bulan 8 sekali, bulan 12. 3 kali ya. Macam itulah kiranya. So, kita sambung balik. Hitung faedah, jumlah faedah yang diperolehi selepas 3 tahun. So, kita masukkan dalam formula. Jumlah simpanan selepas 3 tahun. 6,000 prinsipal. Apa formulanya? Kita tulis di atas ni supaya nampak. P 1 tolak awas ni. Ni dah ada dah. Dah ada tepi ni. Ni. 1 tambah R per N dan kurungan NT. So gantikan nilai 1 tambah 0.05. Gantikan terus dalam perpuluhan. Bahagi berapa kali? 1 kali. So kuasanya 1 darab 3. 3 ni adalah 3 tahun. Ini adalah N. Laju. Okey. Gunakan kalkulator. 6,000 buka kurungan 1.05 tutup kurungan kuasa 3 akan dapat 6,945.75 sen. Jumlah faedah diperolehi selepas 6 tahun tolaklah 6,900. Baik, kita sambung. So, jumlah faedah yang diperolehi, jumlah simpanan selepas 3 tahun, tolak simpanan asal. 6,945.75 tolak dengan 6,000, maka nilai faedahnya selepas 5 tahun, selepas 3 tahun adalah RM945.75. Okey, contoh berikutnya.
Cik Nina menyimpan 15,000 dalam akaun simpanan dengan kaedah faedah 5% tahun dan mengkompaun setiap 6 bulan. Berapakah jumlah wang simpanan Cik Nina selepas genap 4 tahun? Okey. Area 5% iaitu 0.05. N dia 2 dan T adalah 4. So, jumlah simpanan Cik Nina selepas 4 tahun, masukkan dalam formula, maka gunakan kalkulator akan dapat RM18,276 dan 4 sen. Jadi, jumlah kompaun yang terima, jumlah yang kita dapat ni tolak dengan jumlah simpanan dia, maka dapatlah RM3,276 4 sen. Itulah caranya kira. Contoh seterusnya. Encik Lee menyimpan 10,000 dalam akaun simpanan dengan kaedah faedah 6% tahun. Faedah itu dikompaun 3 bulan sekali. Hitung jumlah simpanan Encik Lee selepas 3 tahun. Jumlah faedah kompaun diperolehi. Masukkan dalam formula, kita akan dapat nilai 11,956.18 sen. Untuk dapatkan jumlah faedah yang diperolehi, tolaklah dengan prinsipal dia, 10,000, maka akan dapat RM1,956 dan 18 sen. Masuk je dalam formula, kita akan dapat jawapan. So, ini latihan yang kamu perlu buat. Muka surat 56 iaitu 3.1A dan 60 3.1B. Itu sahaja latihan yang kamu perlu buat untuk minggu ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dalam grup ataupun personal WhatsApp kepada saya. Itu saja daripada saya untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.